Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-139 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada Hardi Sohaimi, Arif Taib, Zimah Don, Zaliha Kamaruddin, Safia Sapian, Anita Maizan, Az-Zahra, Galik Sprint, Rosnah Ismail, Abdullah Kamaruz Zaman, Zaliha Kamaruddin, Zakia Muhammad Nin, Ummi Zayahadi, Yaya Lia, kemudian Kamaria Harun Dikma, Salina Muhammad Noh, Rosnah Ismail, Nuri Musa, kemudian Hasiyah Non, Safia Sapian, Muhammad Badrus Syam, Kasih Masya, Ummi Zayhadi, Rosnani Kiyah, Nazifah Abdullah, Kati Khairuddin, serta Ifah Aiman, Saadiyah Hasan, Nuraini Muhammad Teb, Wan Nasra, Wan Ismail, Laila Khalid, kemudian Faridah Hamdan, Siti Zabidah Hasan, Kak Wan, Anas Sukaimi, Rozana Aziz, Syarina Osman, Zuraida Siddiq, Ramlah Sulong, Zainab Mahmud, Ayahman, Nurul Hidayat, Fazilah Taib, Siti Mazura, Rahila Junid dan juga Wan Nurmah serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, terima kasih kepada yang hadir. Dan juga hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-186, riwayat yang ke-249. Muka surat 186, riwayat yang ke-249. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka di sini kata Imam Nawawi pada tajuk berkenaan tentang bacaan ketika solat witir. Adapun bacaan ketika solat witir kita telah terangkan, iaitu pada rakaat pertama surah Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun dan yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan bacaan ini sangat dituntut sehingga kan kata Imam Nawawi jika terlupa untuk membaca bacaan Al-A'la pada surah yang pertama, maka dibaca pada rakaat yang kedua beserta dengan bacaan rakaat kedua. Contoh, terlupa Al-A'la, maka baca Al-A'la beserta dengan Al-Kafirun pada rakaat kedua. Begitulah juga seterusnya pada rakaat yang ketiga jika ada bacaan yang terlupa pada rakaat pertama ataupun kedua. Seterusnya berkenaan tentang zikir-zikir yang ada ketika mana selepas solat witir. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apa kata Imam Nawawi? Warawaina, dan kami telah riwayatkan di mana dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih bahawa sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai memberi salam solat witir. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberi salam solat sunat witir, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca apa yang Nabi baca, Subhanal Malikil Quddus. Lalu sama-sama sahabat ikut. Pendek je perkataan dia, 3 perkataan. Subhanal Malikil Quddus. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, lalu bila Nabi SAW selesai memberi solat, solat sunat witir, maka Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus. Apa kata terjemahannya? Subhana, Maha Suci, Al-Malik, Raja, Al-Quddus, yang Maha Suci. Lalu nak baca berapa kali? Kerana dalam riwayat Abu Daud ni tak disebut berapa kali. Adakah sekali sahaja? Maka kata Imam Nawawi, dalam riwayat Nasa'i dan juga riwayat Ibn Sunni ada disebut di situ, maka dibaca pada waktu itu thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Maka selesai memberi salam solat sunat witir, maka Nabi akan membaca zikir ini sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Ada tak sahabat-sahabat yang biasa amalkan? Satunya, sangat penting untuk kita amalkan witir. Sangat penting. Itu satu. Bahkan, kalau kita belajar dalam pengajian fiqh mazhab Syafi'i, daripada sekian banyak solat-solat malam, selain daripada solat fardu, tapi daripada solat-solat sunat, afdalnya, yang paling utamanya, bahkan sunat muakkadah adalah solat sunat witir. Solat sunat witir itu yang paling dituntut, kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dia. Nabi tak pernah tinggal. Nabi SAW pada waktu itu akan solat, dalam sebahagian riwayat menyebut sampai 11 rakaat. Lalu kita kena mula ambil berat, mula jaga. Sama ada kita nak solat penghujung malam, ataupun ketika mana sebelum fardu subuh, ataupun kita nak solat sebelum tidur, selepas fardu isyak. Yang penting kita amalkan. Penting untuk kita mula ambil berat, kalau belum, tentang solat sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Lalu itu yang pertama, ambil berat tentang witir, kalaulah belum mula untuk mengamalkan dia. Dan kemudian yang kedua, selepas selesai solat sunat witir, kalau belum amalkan, maka mula amalkan membaca 3 kali, pendek je. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tak sampai 10 saat. Boleh baca dengan 1 nafas. Okey. Seterusnya, doa yang seterusnya selepas solat sunat witir, riwayat yang ke-250. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah masuk pada riwayat yang ke-250. Moga-moga setiap daripadanya kita amalkan, walaupun sekali kita bawa dalam kehidupan kita, dan kita cuba untuk istiqamahkan pada apa yang kita mampu. Pada riwayat yang ke-250, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Warawaina, dan kami riwayatkan, fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Lalu dalam 3 kitab ini, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Siapakah perawinya, sahabatnya? Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Sayyidina Ali, di akhir witir, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca an yaqula fi akhir witrih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca pada penghujung witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca? Lalu Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik. Lagi sekali, harap sahabat-sahabat ikut. Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Lagi sekali, Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik
wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi thana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Masya Allah. Maka doa ini sebenarnya maknanya sangat-sangat baik. Maknanya adalah sangat-sangat bagus. Apakah terjemahannya? Bahkan semua doa maknanya adalah baik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Okey. Lalu Nabi SAW akan baca di hujung witir sebelum daripada memberi salam. Sebelum daripada memberi salam pada tasyahud, ketika mana selesai tasyahud, baginda Nabi SAW membaca doa ini pada penghujung witir. Lalu apakah doanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung biradaka kepada keredaanmu. Daripada apa? Kita minta melalui keredaan Allah apa yang kita minta dijauhkan. Kita minta berlindung daripada min sakhatik, daripada kemurkaanmu ya Allah. Kita minta supaya Allah tidak murka kepada kita, bahkan Allah redha kepada kita. Lalu maksud daripada aku berlindung kepada keredaanmu daripada kemurkaanmu, kita minta Allah tidak murka kepada kita, bahkan Allah redha dengan kita. Yang kedua, wa a'udzu, dan aku berlindung bimu'afatik, kepada kemaafanmu. Daripada apa kita berlindung? Min uqubatik, daripada hukuman dan siksaan daripadamu ya Allah. Lalu kita minta Allah pada waktu Allah tidak menyiksa kita, tidak menghukum kita. Semestinya kita banyak kesilapan, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kadang-kala kita terlupa nak bertaubat, terlepas pandang untuk bertaubat. Lalu kita minta Allah tidak menghukum kita. Bahkan kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah bimbing kita untuk bertaubat. Allah ingatkan kita untuk bertaubat. Yang ketiga, wa a'udzu, dan aku berlindung bika kepadamu ya Allah, minka daripadamu. Apakah maksud bika minka, kepadamu daripadamu? Maksudnya kita berlindung daripada kita jauh daripada Allah. Kita tak nak jauh daripada Allah. Sebab bila kita jauh daripada Allah, maka segala yang tak baik akan dekat dengan kita. Pada waktu itu bisikan-bisikan syaitan akan dekat. Pada waktu itu ketakutan pada makhluk akan masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Takut pada Allah akan hilang daripada diri kita. Lalu kita berlindung daripada kita jauh kepada Allah. Bahkan pada waktu itu kita minta agar kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita memuji Allah, la uhsi, tidak mampu aku menghitung, sanaan, pujian, alaika, kepadamu, anta, dikau ya Allah, kama asnaita ala nafsik, adalah sebagaimana engkau memuji dirimu. Lalu tak mampu untuk kita menghitung satu persatu pujian terhadap Allah, kerana terlalu banyak puji-pujian yang indah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu kita membuat pengakuan adalah anta kama asnaita ala nafsik, dikau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu ya Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Nasa'i serta Abu Daud. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang dinilai sahih. Masya Allah. Lalu ini kita dah belajar dua amalan yang Imam Nawawi bawakan pada tajuk tentang witir. Satu selepas daripada Nabi memberi salam, riwayat Ubay bin Ka'ab, Subhanal Malikil Quddus, sebanyak 3 kali. Kemudian yang keduanya adalah pada penghujung witir, Nabi membaca doa ini yang maknanya sangat-sangat best. Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik.
Lalu yang pertamanya kita sebut tadi, kalaulah ada yang belum mengamalkan witir, mulalah untuk membuat witir. Walaupun ianya sunat, namun ianya adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sebab itu, kerana begitu banyak riwayat berkenaan tentangnya, sebahagian daripada mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan ianya adalah wajib. Sampai ke tahap itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ia tidaklah wajib. Tetapi ini adalah sunat yang sangat dituntut. Cukuplah Nabi SAW selalu solat witir sehinggakan kepada 11 rakaat. Lalu itu yang pertama, kalaulah ada yang belum, kita azam untuk buat witir. Kita azam. Kalaulah kali pertama kita nak buat witir, maka bagusnya kita buat sebelum tidur. Sebab khawatir kalaulah nak buat ketika mana sebelum subuh, kadang-kala terlepas, esok pun terlepas, lusa pun terlepas, last kita tak sempat dan tak pernah buat. Lalu kalaulah belum pernah buat, kita buat dulu sebelum daripada tidur. Dan kemudian kalaulah kita dah biasa dan kita dah biasa bangun malam, maka buatlah ketika mana pada penghujung malam. Dan kemudiannya doa tadi yang dua, Subhanal Malikul Quddus dan Allahumma inni a'udzu, kita amalkan pada witir kita insya-Allah. Lalu kita dah selesai dah bab tentang bacaan dan juga zikir ketika mana witir. Imam Nawawi seterusnya membawa tajuk pada bab yang ke-28. Kata Imam Nawawi, zikir ketika mana ingin tidur dan selepas daripada berbaring. Lalu selepas daripada berbaring dan ketika mana nak tidur, apakah zikir-zikir dan juga bacaan? Inilah tajuknya. Kita nampak bab ni sedikit panjang, bermula daripada muka surat 187 sampailah muka surat 197. Lebih kurang 10 muka surat. Punya banyaknya zikir dan doa. Nak dibaca sebelum daripada tidur. Supaya apa? Supaya tidurnya kita itu sama ada 8 jam, ataupun 6 jam, ataupun lebih, ataupun kurang. Tidurnya kita pada waktu itu adalah ibadah. Lalu bagaimana tidur tu nak menjadi ibadah? Pada waktu itu kita jaga adab-adab, amalan-amalan, zikir-zikir, niat sebelum daripada tidur. Lalu tidur pun boleh menjadi ibadah. Bahkan sebenarnya setiap saat kehidupan kita boleh menjadi ibadah bila kita buat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan caranya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih juga kepada yang share. Alhamdulillah ada yang kata daripada Seri Kembangan jelas dan juga daripada pelbagai tempat yang lain adalah jelas. Harapnya adalah jelas perkongsian kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, jom kita lihat bab yang ke-28. Apakah tajuknya? Kata Imam Nawawi, zikir ketika mana ingin tidur dan selepas berbaring. Imam Nawawi memulakan bab ini menceritakan bahawa sebenarnya pada pertukaran siang dan malam itu adanya tanda-tanda kebesaran Allah, namun yang memahaminya adalah orang-orang yang cerdik dan berakal. Lalu dimulakan dengan perkara itu. Lalu bukanlah sebenarnya bila tiba waktu tidur terus tidur. Walaupun tak salah, bukanlah berdosa. Contohnya ketika mana tiba waktu tidur terus tidur. Akan tetapi apabila kita jadikan tidurnya itu adanya adab, adanya bacaan, adanya zikir dan doa berpandukan kepada ajaran baginda Nabi SAW, maka tidur itu boleh menjadi ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada bab yang ke-28 ini, inna fi khalqis samawati wal ard. Firman Allah, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran malam dan siang. Maksudnya pada pertukaran malam dan siang itu adanya apa? La ayat, adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu malam dan juga siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah.
Namun firman Allah, tidak semua orang pada waktu itu mengambil pengajaran daripadanya. Firman Allah, liulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah ini ada bagi orang-orang yang cerdik, ada bagi orang-orang yang berakal. Lalu siapakah orang yang berakal? Orang yang berakal ini adalah orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah. Sebab itu firman Allah menerangkan ulul albab. Siapakah orang yang cerdik? Siapakah orang yang berakal ini? Firman Allah, mereka ini adalah orang-orang yang allazina, orang-orang yang yadhkurunallah, mengingati Allah, berzikir kepada Allah, qiyama, pada waktu berdiri, wa qu'uda, pada waktu duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Lalu ini juga Imam Nawawi ambilkan sebagai dalil bahawa berbaring mengingati Allah, maka disebutkan juga. Lalu kadang-kala sebelum kita tidur, waktu berbaring pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah ciri orang yang berakal dan orang yang cerdik. Dan orang yang berakal dan orang yang cerdik adalah orang yang boleh mengambil pengajaran daripada alam ciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam. Lalu mereka ini pada waktu itu mengingati Allah, dan dalam masa yang sama wa yatafakkarun, mereka pada waktu itu memikirkan fi khalqis samawat, pada ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, hadza, semua ini, batila, sia-sia. Subhanak, maha suci dikau ya Allah, faqina, maka selamatkanlah kami daripada siksaan api neraka. Lalu Imam Nawawi membawakan ayat ini yang pertamanya untuk menunjukkan dalil zikir ketika mana berbaring, kerana disebutkan pada ayat ini mengingati Allah pada waktu berbaring. Dan kemudian dibawakan juga ayat ini nak menerangkan inilah sifat orang-orang yang cerdik, orang yang mengambil manfaat daripada alam Allah, ciptaan Allah, dengan pada waktu itu sentiasa mengingati Allah. Dan inilah sifat orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdik. Lalu ini daripada surah Ali Imran ayat yang ke-191. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya nampak ada beberapa orang yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Seterusnya doa. Kita mula masuk doa sebelum tidur. Maka doa sebelum tidur, riwayat ini adalah riwayat yang mana kita selalu baca dan kadangkala dengan sedikit pertukaran padanya, tetapi inilah riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi daripada Sahih Bukhari. Lalu riwayat yang ke-251 dalam Sahih Al-Bukhari, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan daripada riwayat Hudzaifah Ibnul Yaman dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana mereka menyampaikan, meriwayatkan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, maka Nabi membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Ini adalah doa yang mana kadang-kala adanya pertukaran daripada yang belakang dibawa ke depan, yang tengah dibawa ke depan, kerana riwayat yang berbeza. Tapi dalam riwayat Bukhari perkataannya adalah Bismika dahulu, kemudian Allahumma yang kedua, kemudian yang ketiga ahya, dan yang keempat wa amut. Tetapi ada juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang mana Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun Allahumma bismika ahya wa amut. Ada, tetapi yang dipilih daripada sekian-sekian banyak riwayat oleh Imam Nawawi untuk dibawakan dalam kitab ini adalah riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah dan juga Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi, iaitu bismika dahulu. Bismika, ataupun kalau sambung bismikallahumma ahya wa amut. Apakah terjemahannya? Bismi, dengan nama, kamu, Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Lalu ini sebenarnya nak mengingatkan kita bahawa tidur itu adalah kematian kecil, dan bangkitnya kita daripada tidur adalah umpama kebangkitan kecil.
seperti mana manusia bila tidur dia hilang pengawalan terhadap dirinya, dan kelak itulah yang akan berlaku bila dia meninggal dunia, bila tiba saat dan waktunya ketika mana manusia itu meninggal dunia dan akan dibangkitkan semula. Lalu sebenarnya bila tidur kita sedang ingatkan balik diri kita hanya Allah. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dan seperti mana tidur itu adalah umpama kematian yang kecil. Bahkan banyak orang yang mana ketika mana tidur dia terus meninggal dunia. Macam opah saya yang baru-baru ni, malam tu kami call, dia masih lagi okey, masih lagi boleh bercakap. Cuma dia minta nak balik. Yang dapat call waktu itu adik saya Muhammad. Adik yang keberapa Muhammad ni? Adik ada 8 je tapi dah lupa. Adik yang ke-6 dia call. Sebab malam yang sama ayah saya masuk hospital. Lalu dia call tanya bagaimana semua, lebih kurang jam 12 lebih. Lalu dia kata nak balik. Tapi tak boleh balik sebab dia memang sakit. Waktu tu dia dah kena COVID. Lalu pukul 4 pagi ketika mana dalam tidur meninggal dunia. Lalu banyak orang ketika mana dalam tidur maka dia terus meninggal dunia. Lalu kita digalakkan untuk ingat Allah sebelum tidur, supaya kalaulah kita meninggal dunia, maka itulah ucapan-ucapan kita yang terakhir. Itu adalah ucapan-ucapan kita yang akhir kalam. Maka sebab itu digalakkan untuk baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dan dalam riwayat yang lain dengan susunan perkataan-perkataan yang lain. Maka itu terjemahan dia. Ini doa yang famous kita patut amalkan, doa yang ringkas kita patut untuk amalkan supaya kita tidak terus tidur begitu sahaja. Lalu kita khawatir kalaulah kita terus tidur begitu sahaja, itulah kali terakhir kita bangun dan selepas itu terus meninggal dunia, maka rugi kita bahawa akhir kalam kita bukanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi, riwayat ini juga tadi disebutkan daripada Huzaifah Ibn Yaman dan juga daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat ini juga dalam Sahih Muslim daripada sahabat Nabi Bara' bin Azib. Lalu dalam Bukhari, Huzaifah Ibn Yaman dan Abu Dzar. Dalam Sahih Muslim daripada sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhum. Riwayat yang ke-252. Riwayat yang ke-253 berkenaan tentang Nabi mengajar tasbih, dikenali sebagai tasbih Fatimah. Apakah riwayatnya? Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan juga Fatimah. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Kenapakah dikenali sebagai tasbih Fatimah? Kerana Nabi ajar kepada Fatimah. Dan kalaulah kita lihat dalam riwayat yang lain, bukan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain, kenapa Nabi ajar zikir ini? Kerana pada waktu itu Fatimah mengadu kepada Nabi yang dia memerlukan pembantu nak tolong dia. Sebab pada waktu itu tangan dia telah mula telah mula luka disebabkan dia kena keluarkan air daripada perigi. Disebabkan kerja-kerja rumah yang berat yang pada waktu itu banyak yang dia perlu buat. Maka dia jumpa dengan Nabi, minta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba jika ada. Sebab dia dengar Nabi dapat beberapa hamba daripada sesuatu ekspedisi peperangan. Maka dijumpa Nabi. Walaupun waktu lain Nabi bagi, tapi waktu yang dijumpa kali ini Nabi bagi kepadanya pilihan. Dia kata kalau nak hamba ada, tetapi kalaulah kamu nak wahai Fatimah, maka aku ajarkan kepada kamu zikir yang menjadikan kamu bertenaga, yang menjadikan kamu kuat, yang menjadikan kamu mampu untuk melakukan segala urusan. Maka pada waktu itu Fatimah memilih untuk mengambil amalan. Dan daripada sini kita nampak didikan Nabi kepada anak-anak. Kadangkala Nabi SAW mendidik anak baginda untuk melebihkan amalan daripada perkara-perkara yang boleh dilihat oleh mata.
percaya kepada amalan lebih daripada percaya pada bentuk-bentuk daripada sudut yang lain. Lalu ini didikan Nabi SAW. Kita dengan anak kita, kita tak mampu nak buat begitu. Tetapi inilah yang mana kita mampu untuk latih anak kita, ajar kepada anak kita. Maka di sini Nabi SAW beritahu kepada Fatimah, sabda Nabi SAW, "Idza awaituma ila firashikuma." Terjemahannya kita boleh lihat, apabila kalian berdua mahu berbaring ataupun mahu tidur. Au idza akhadhtuma madaji'akuma, ataupun kamu pada waktu itu ingin berbaring. Fakabbira, maka bertakbirlah 33 kali. Wasabbiha, bertasbihlah 30 kali. Wahmada, ucaplah alhamdulillah 33 kali. Lalu maksudnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Namun Imam Nawawi bawakan riwayat yang berikutnya. Dalam riwayat yang lain disebut bahawa pada waktu itu sama ada subhanallah 34, tetapi yang kita biasa amalkan adalah riwayat yang seterusnya, ataupun takbir pada waktu itu 34 kali. Lalu yang biasa kita amalkan adalah ketika mana digabungkan riwayat-riwayat adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar sebanyak 34 kali. Nabi ajar amalan kepada anaknya, dan Nabi tak beri apa yang anak dia minta daripada pada waktu itu hamba. Bahkan itu pilihan anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu kita boleh juga ajar kepada anak-anak kita. Macam mana Nabi ajar kepada anak baginda dan juga kepada menantu baginda, maka kita juga boleh ajarkan kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada keluarga kita tentang amalan ini. Tak lama pun, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Tetapi ianya adalah diberikan kekuatan, diberikan kemudahan ketika mana bangkit daripada tidur untuk melakukan pelbagai urusan. Maka ini adalah ini adalah amalan dia. Kata Sayyidina Ali, menantu Nabi ini, sahabat Nabi, kata Sayyidina Ali mengatakan, sejak aku mendengar amalan ini daripada Nabi SAW, aku tidak pernah meninggalkan amalan ni. Dia tak pernah tinggalkan. Maka ada anak murid dia daripada kalangan tabi'in bertanya, "Wahai khalifah, walaupun pada malam perang Siffin, tengah perang pun adakah kau jaga amalan ini?" Kata Sayyidina Ali, walaupun pada malam perang Siffin, walaupun pada waktu tu perang yang dahsyat, banyak yang terkorban, walaupun pada malam perang Siffin, kata Sayyidina Ali, namun pada waktu itu aku tetap tidak meninggalkan amalan ini, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu kalaulah yang dah amal bagus, tahniah, dah menjadi kebiasaan. Kalaulah yang belum amal, maka marilah sama-sama kita azam untuk amalkan. Lalu kita dah belajar dua, bismikallahumma ahya wa amut, dan yang keduanya tasbih, dikenali sebagai tasbih Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar sebanyak 34 kali. Riwayat yang seterusnya menerangkan pada waktu itu untuk mengibas tempat tidur. Untuk mengibas tempat tidur. Amalan mengibas tempat tidur sebelum baring, sebelum tidur adalah sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan sambung esok insya-Allah kerana waktu tidak mengizinkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk untuk bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Dan insya-Allah bermula malam esok kita akan mulakan perkongsian di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya ada sharekan selepas asar tadi poster Telegram channel Kuliah Umar Aziz, yang mana saya maklumkan di situ saya nak buat perkongsian sirah melalui voice note. Sebab kalaulah pakai Telegram, maka tak perlulah pakai baju formal macam ni, kerana sekadar suara, sekadar bercakap, dan itu sebenarnya lebih ringan, lebih mudah. Lalu kita akan buat perkongsian di Telegram channel, cumanya kerana perkongsian tu bermula malam esok,
saya nak minta sahabat-sahabat untuk bantu komen, bukan dekat sini sebab saya tak sempat nak baca kat sini, tetapi dekat poster Telegram yang saya upkan selepas asar tadi, dia warna biru, sertai Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Tolong bagi cadangan bilakah waktunya, bermula daripada selepas isyak bila waktunya, sama ada pukul 9, 9 suku, 9.30, 9.45, pukul 10, ataupun 11, ataupun pukul 12, ataupun 11.30. Saya harap sangat kalaulah ada sahabat-sahabat yang boleh memberi maklum balas, sebab saya pun sebenarnya buntu nak buat pukul berapa. Lalu itu sekadar percubaan sempena dengan musim-musim haji ini. Kita nak sibukkan diri kita dengan belajar ataupun berkongsi ilmu dengan amalan. Lalu sebab itu kita mulakan di Telegram channel perkongsian sahabat Nabi SAW. Lalu kalau yang belum join, jemput join Telegram channel. Kita akan mulakan esok. Cumanya nak minta sahabat-sahabat untuk bagi idea, bagi pandangan. Malam tu bila? Malam tu bila? Nanti kita sama-sama istikharah, kita lihat bagaimana, dan insya-Allah esok saya akan maklumkan pukul berapa pada perkongsian hamba ilahi nanti, yang mana kita nak buat pukul berapa perkongsian sahabat esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link di bawah, ataupun yang ingin turut serta dalam korban di Mekah juga boleh tekan link di bawah. Jumpa lagi.